Assalamualaikum dan selamat kembali ke sesi pembelajaran Sains tahun 1 bersama saya, Cikgu Syakirin. Okey, sebelum kita mulakan pembelajaran hari ini, Cikgu nak murid-murid semua sediakan bahan yang diperlukan. Yang pertama sekali, apa yang diperlukan adalah buku teks sains, kemudian buku aktiviti sains dan juga alat tulis yang mencukupi. Okey, dah sedia 3 bahan? Jom kita mulakan. Okey, untuk objektif pembelajaran kita hari ini adalah awak mesti tahu untuk menyatakan 5 bahagian tubuh dan deria manusia. Dan yang kedua, awak mesti tahu untuk menyatakan fungsi deria manusia tersebut. Okey, kita lah kan manusia. Jom kita teruskan. Jadi, tajuk hari ini adalah tentang deria manusia. Kamu semua tahu apa itu deria manusia? Jom kita teruskan pembelajaran hari ini. Okey, sebelum kita belajar, kita nak menyanyi dahulu. Jadi, cikgu nak semua buka buku teks Sains muka surat 33. Okey, di sini dia dah ada dah. Lirik lagu yang diberi dalam muka surat 33. Okey, jom kita nyanyi. Lagu Bahagian Tubuh dan Deria. Saja untuk pembelajaran hari ini. Kita teruskan lagi dengan menonton video yang seterusnya. Jangan lupa subscribe channel ni ya. Deria manusia. Deria manusia ada 5, iaitu penglihatan, pendengaran, bau, rasa dan sentuhan. Tak lihat pula organ deria iaitu mata, telinga, hidung, lidah dan kulit.
Pertama, mata untuk melihat warna, saiz dan bentuk. Dua, hidung pula untuk menghidu bau seperti bau harum dan bau busuk. Ketiga, telinga untuk mendengar bunyi yang kuat atau perlahan. Empat, lidah digunakan untuk merasa manis, pahit atau masam. Yang kelima, kulit untuk menyentuh permukaan yang keras atau licin. Saya ada dua mata, kiri dan kanan. Saya dapat melihat benda melalui mata saya. Saya ada dua telinga. Saya suka mendengar. Suara kanak-kanak bermain walau samar-samar. Saya ada satu hidung dan satu lidah. Saya menghidu bau yang sungguh menyeronokkan. Saya suka makan apa yang dimasak oleh ibu. Lidah saya tahu makanan dari anak sungai itu. Terdapat banyak bahagian pada badan kita. Kita ada dua mata. Kita menggunakan mata kita untuk melihat. Kita ada dua telinga. Kita menggunakan telinga kita untuk mendengar. Kita ada satu hidung. Kita menggunakan hidung kita untuk menghidu. Kita ada satu lidah. Kita menggunakan lidah kita untuk merasa. Badan kita diliputi kulit. Kita merasa benda apabila kita menyentuh benda disebabkan oleh kulit. Okey, itu sahaja untuk video hari ini. Okey, sekarang kita dah belajar tentang 5 bahagian tubuh badan dan juga 5 deria yang terlibat. Okey, sekarang cikgu ada satu soalan cepumas. Okey, soalan cepumasnya. Ini soalan cepumasnya. Apa akan berlaku jika salah satu deria tidak berfungsi? Cuba fikirkan macam mana contoh salah satu deria awak. Sebagai contoh, awak tidak dapat melihat. Apa yang akan terjadi? Apa yang awak perlu buat kalau tidak dapat melihat? Okey, jadi jawapan yang cikgu berikan di sini adalah kita gunakan deria lain yang masih berfungsi. Okey, kita dikurniakan dengan 5 deria. Jadi, kalau satu sudah berkurang, jadi kita masih ada 4 lagi deria yang boleh digunakan. Okey, sebagai contoh, kita tengok dalam buku teks muka surat 37. Cikgu ulang muka surat 37. Okey, dalam muka surat 37 ni diceritakan bekalan elektrik terputus. Linda tidak dapat melihat di dalam gelap. Jadi yang ini adalah Linda. Okey, dalam bilik dia ni ada talian elektrik ni dia terputus, jadi gelap. Jadi macam mana dia nak buat? Mata tak dapat melihat. Dah daripada 5 dah kurang 1. Jadi dia masih ada
4 lagi deria yang lain. Jadi kita teruskan. Namun begitu, dia masih boleh menggunakan deria sentuhan untuk mencari lampu suluh. Jadi lampu suluh kalau kita tengok ada di atas meja dia. Jadi macam mana dia nak mencari? Dia gunakan tangan dia untuk menyentuh bahagian-bahagian di dalam bilik dia supaya dia dapat mencapai lampu suluh. Okey, kemudian ada soalan lagi di bawah sini. Mengapakah Linda tidak menggunakan deria lain untuk mencari lampu suluh? Okey, sebagai contoh, deria penglihatan Linda ni dah tak dapat digunakan. Kemudian kalau digunakan sentuhan, kalau soalan tadi, kenapa dia tak gunakan deria lain? Daripada 4 tu dia guna sentuhan. Okey, lagi deria lain ni dia ada deria bau, deria pendengaran dan juga deria rasa. Okey, cuba awak bayangkan untuk mencari lampu suluh. Kalau awak gunakan deria bau, awak dapat bau ke lampu suluh tu macam mana? Tak dapat kan? Jadi untuk deria bau tak dapat digunakan. Kemudian yang seterusnya, kita ada deria pendengaran. Awak boleh dengar ke lampu suluh? Lampu suluh boleh bercakap ke? Tak dapat kan? Jadi tinggallah satu lagi iaitu deria rasa. Kita merasa menggunakan lidah. Untuk mencari lampu suluh takkanlah kita nak gunakan lidah kan? Jadi salah satu pilihan yang ada adalah satu sahaja iaitu deria sentuh. Tak ada deria lain dah yang lebih sesuai. Okey. Kita tengok muka surat 38 juga. Di sebelah sini dia kata, apabila sesuatu deria tidak berfungsi macam situasi Linda lah dengan baik, kamu masih boleh menggunakan deria yang lain untuk memerhati. Okey, untuk memerhati sebagai contoh. Okey, cermin mata ialah alat bantu yang digunakan untuk melihat apabila mata tidak dapat melihat dengan jelas. Kalau kita tengok zaman sekarang ramai sangat yang memakai cermin mata. Kenapa? Kerana mata sudah tidak nampak dengan jelas. Sebab tu cermin mata ni dia diciptakan untuk membantu orang-orang yang deria penglihatan dia sudah berkurang, sudah rabun. Okey, yang seterusnya kita tengok ini adalah apa? Alat bantu pendengaran dapat membantu deria pendengaran yang tidak dapat berfungsi dengan baik. Jadi ini adalah alat bantu pendengaran untuk orang yang deria pendengaran dia sudah berkurang. Kalau orang bercakap dia tidak dapat dengar dengan jelas. Jadi kalau dia kena jumpa doktor dan doktor akan sarankan untuk memakai alat bantu pendengaran. Okey, kita teruskan pembelajaran kita hari ini dengan menggunakan buku aktiviti. Cikgu harap semua dah bersedia dengan buku aktiviti dan buka muka surat 23 dan 24. Cikgu ulang muka surat 23 dan 24. Okey, dalam muka surat 23 ni, okey, arahan dia sesuaikan bahagian tubuh dengan derianya. Okey, kita ada mata, kita ada hidung, kita ada telinga, kita ada lidah dan juga tangan ataupun kulit untuk sentuhan. Okey, cikgu, jadi awak kena sesuaikan. Dekat sini adalah tubuhnya, dekat sini adalah deria yang terlibat. Sebagai contoh nombor 1, kita ada hidung. Yang mana satu gambar hidung, awak sesuaikan pakai pembaris. Sesuaikan. Okey, kemudian hidung ni pula derianya adalah deria bau. Cikgu jumpa bau kat sini, sesuaikan. Okey, begitu juga yang ini, mata. Gambar mata. Mata ni kita gunakan untuk apa? Untuk melihat. Jadi derianya adalah deria penglihatan. Okey, jadi lagi yang ketiga, 4 dan 5 ni awak buat sendiri. Cikgu hanya membimbing. Okey, yang seterusnya muka surat 24. Kita baca arahan dia. Arahan dia adalah bantu bahagian tubuh di bawah untuk mengenal pasti deria yang betul. Okey, sebagai contoh,
kita tengok mata. Awak ambil pensil warna ataupun pensil. Kalau tiada pensil warna, lebih cantik kalau ambil pensil warna. Okey, sebagai contoh, cikgu ambil pensil cikgu berwarna hijau. Okey, awak ambilkan. Okey, awak bawa cari macam puzzle contoh. Cari untuk temukan dia dengan derianya. Okey, cikgu jumpa di bawah ni adalah deria penglihatan. Begitu juga untuk hidung, telinga, lidah dan juga tangan, sentuhan. Awak buatkan juga sehingga dia jumpa bau, pendengaran, sentuhan dan juga rasa. Okey, yang seterusnya adalah muka surat 25 dan 26. Buka muka surat 25 dan muka surat 27, bukan 26. Cik silap. 27, 26 tak ada. Okey. Arahan yang muka surat 25 dikatakan, kelaskan objek berikut mengikut ciri yang dikenal pasti menggunakan deria rasa. Okey, deria rasa ni melibatkan bahagian tubuh mana? Bahagian lidah. Okey, jadi dia suruh awak asingkan, kelaskan objek sebagai contoh gula-gula, limau, madu dan tembikai ke dalam jadual untuk makanan yang rasanya manis dan makanan yang rasanya masam. Okey, sebagai contoh yang pertama, kalau gula-gula rasanya manis atau masam? Kalau manis, awak tuliskan di sini. Manis. Tuliskan nama dia. Gula. Okey. Kemudian yang seterusnya, gambar limau. Limau ni rasanya masam atau manis? Rasa manis? Bukan. Dia adalah rasa yang masam. Jadi tuliskan limau di sini. Okey. Itu adalah untuk muka surat 25. Awak boleh selesaikan untuk madu, tembikai, asam gelugo, aiskrim, mangga muda dan juga cuka. Okey, seterusnya muka surat 27. Muka surat 27 arahannya adalah warnakan kotak deria yang boleh digunakan dalam situasi yang berikut. Dia suruh warnakan, jadi ambil pensil warna. Okey, sebagai contoh, kita tengok dalam gambar ni, macam situasi Linda dalam bilik, dia tidak dapat melihat kerana lampu terpadam. Jadi dia menggunakan, untuk mencari lampu suluh digunakan deria apa tadi? Ada deria penglihatan, deria pendengaran, deria bau dan deria sentuhan. Yang mana lebih sesuai? Kalau situasinya dia tidak dapat menggunakan deria penglihatan sebab dah gelap. Jadi yang tinggal adalah deria pendengaran. Boleh mendengar ke bunyi lampu suluh? Tak dapat. Deria bau dapat merasakan lampu suluh? Tak dapat. Jadi yang tinggal adalah deria sentuhan. Jadi warnakan dalam gambar ni deria sentuhan. Okey, situasi yang kedua pula. Situasi kedua, saya tidak boleh menghidu makanan ini kerana selesema. Jadi dia selesema, dia tidak boleh menghidu. Jadi deria baunya sudah hilang, sudah berkurang kerana selesema. Jadi apa deria lain yang dia boleh gunakan? Dia ada kat sini pilihannya deria penglihatan, deria rasa, deria bau dan deria sentuhan. Awak rasa yang mana satu sesuai untuk gunakan kalau deria baunya sudah tidak boleh digunakan? Apa lagi deria yang boleh digunakan untuk melihat, untuk merasa makanan? Okey, awak pilih sendiri. Kita teruskan dengan muka surat yang seterusnya. Muka surat yang terakhir iaitu muka surat 38. Yang kat sini pun salah juga ni. Ni muka surat, yang ni muka surat 28. Okey, muka surat 28 ni arahan dia adalah Alia tidak dapat melihat objek jauh dengan jelas. Ibunya
Puan Fatimah membawa Alia berjumpa dengan doktor mata. Okey. Jadi, soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 1. Apakah masalah yang dihadapi oleh Alia? Awak rasa apa? Apakah masalah yang dihadapi oleh Alia? Dia tidak dapat melihat objek jauh dengan jelas. Jadi, kalau orang tak dapat melihat objek dengan jelas, maksudnya dia apa? Kita panggil penyakit apa? Dia adalah seorang yang rabun. Jadi awak tuliskan rabun. Rabun apa kalau tidak dapat melihat objek jauh? Objek jauh kita panggil rabun jauh. Tuliskan rabun jauh. Okey, yang seterusnya soalan nombor 2 pula. Apakah deria yang tidak berfungsi dengan baik pada Alia? Apa deria yang tidak berfungsi ni? Deria apa? Deria yang melibatkan mata, deria penglihatan. Jadi tuliskan deria penglihatan. Okey, seterusnya soalan nombor 3. Apakah alat yang dapat membantu mengatasi masalah Alia? Okey. Kalau kita rabun, apa yang kita perlu gunakan untuk melihat dengan jelas? Awak rasa apa yang selalu kita gunakan? Jadi, cikgu rasa jawapannya adalah tengok apa doktor ni pakai. Doktor ni memakai apa pada matanya? Dia memakai cermin mata. Jadi tuliskan cermin mata. Okey. Selesai untuk muka surat 28. Okey, itu sahaja untuk pembelajaran hari ini. Sekian, terima kasih.